Nanti saya share lah Okay. So sedia Okay, saya ada share notes tu. Okay. So mungkin boleh buka balik nantilah. Sebab mereka awak kalau awak ada dua maksud saya dua screen ataupun satu awak buka pakai phone, saya dengar awak dengar waktu saya bagi kuliah ni. Okay. So yang itu saya bagi, nanti awak akan ada, okay, untuk geoteknik 2 ni, awak akan ada 3 apa kita panggil chapter lah. Okay. Yang pertama, chapter mengenai site investigation, yang mana kita akan belajar pada hari ini. Okay. Saya rasa saya boleh cuba habiskan untuk hari ini sebab kita akan lebih pergi mendalam untuk chapter 2 dan chapter 3. Okay. Itu chapter 2, kita akan discuss on shallow foundation. Okay. So, shallow foundation, normally kalau awak biasa dengar pad footing, okay, stick footing, ataupun tapi tak akan pergi on rough foundation lah. Okay, maknanya dia shallow saja. Dia tak dalam, yang mana dia punya dalam tak boleh lebih pada lebar dia. Okay, that is shallow foundation. Okay, dekat situ saya akan ajar macam mana awak nak kira bearing capacity, iaitu keupayaan tanah itu untuk menahan beban daripada mana-mana loading yang dikenakan ke atasnya, untuk pasir dan untuk clay. Okay, ada dua perbezaan. So kita akan discuss calculation untuk pasir, yang sama kita akan discuss calculation untuk clay. Okay. Yang itu mungkin ada 2 kuliah lagi. Okay. Dan yang ketiga kita akan discuss on deep foundation. Okay. Awak biasa dengar pile kan, pile foundation. Okay. Kita tak akan discuss on bore pile. Okay. Tetapi kita akan discuss on calculation untuk pile biasa, normal pile, span pile. Okay. Yang mana kita akan calculate dia punya bearing capacity yang normally terbina daripada skin friction dengan end bearing. Okay. Dan kita akan discuss untuk clay, cohesive, dan untuk sand, cohesiveness, dan dia ada combination of cohesive and cohesiveness punya keadaan. Okay. So yang tu kita akan discuss untuk chapter 3. So ada 3 chapter untuk geoteknik 2 ni. Okay. So in term of assessment, sebenarnya saya tak ada slide introduction sebab tinggal di office, saya hanya fokus untuk site investigation saja. Okay. Untuk assessment, okay, kita akan ada 2 test. Test 1, test 2. Okay, akan ada beberapa series of assignment. Okay. Dan akan ada project. Assignment ni based on setiap chapter lah. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay, walau bagaimanapun, saya tak sure sama ada test 1, test 2 ni akan dilakukan serentak, bergantung kepada penyelaras. Okay. Dan saya pun tak sure sama ada akan ada final exam ataupun hanya projek saja diberi. Okay. Mana saya untuk gantikan final project lah, final exam lah, mungkin akan diberi satu lagi projek, okay, yang mana akan ditetapkan oleh penyelaras. Okay. Yang itu lambat lagi, nanti akan diupdate. Okay. Okay. So seperti biasa, assessment 50 markah, coursework. Kalau ikut tradisi, 50 lagi akan datang daripada exam ataupun mungkin datang daripada projek. Okay. So ni section 1 kan, ada Safwan, nama sama saya ni, tapi ejaan lain lah. Semester lepas buat final ke? Oh, saya minta maaf, saya semester lepas saya mengajar geoteknik 1. Jadi geoteknik 1 kita tak buat final, kita buat projek saja. Okay. Saya tak sure untuk geoteknik 2 pula. Saya tak ada maklumat tu sebab saya tak ajar. Okay. Yang ini adalah section 1 kan? Sebab awak ada 2 section. Betul. Okay. Pastikan hanya yang berdaftar untuk geoteknik 1 saja, section 1 saja, ni 2 section 1 saja yang masuk. Nanti tak nak at the end waktu saya marking, waktu saya bagi markah test, nama tak ada,
dan dia ada daripada nama section lain ataupun pusat lain. Sebab ada 2-3 orang student daripada pusat Pulau Pinang nak masuk ke KL. Ya memang kita tak berjumpa, tapi tak naklah nanti saya nak makin banyak sangat ataupun nanti akan ada masalah waktu untuk saya masukkan markah pada peringkat akhir nanti. Okay. So kalau kita dah clear, so saya teruskanlah kita punya kelas. Okey, satu lagi. Saya akan menggunakan buku. Okey, buku ni dikarang oleh Dr. Kamarudin. Okey. Ada tak cara yang mudah untuk saya hantar buku ni? Ni duduk KL ni dekat-dekat ke jauh-jauh? Mungkin saya hantar 10-10-10 ke ataupun macam mana? Kalau nak hantar seorang satu ni leceh juga. Maksud saya akan di-post lah. Tapi duit post semua dikira lah. Macam mana? Ada cadangan? Boleh tak awak? Zarul. Kan dalam Zarul, grup WhatsApp nanti kot. macam mana? Halo Zarul? Nanti kita cuba putuskan dalam grup WhatsApp untuk bincang pasal buku ni, macam mana? Bagus. Saya cadang antara yang mudah awak grupkan kepada mana yang dekat-dekat, satu grup. So saya boleh post pada satu orang, nanti yang lain semua akan tolong ambil daripada dia lah. Okay. So tolong bincanglah sebab buku ni penting untuk kita gunakan dan untuk rujukan awak dan simpanan sebenarnya. Nanti kalau awak dah kerja ataupun awak nak guna untuk design, awak adalah simpanan. Saya tak boleh bagi buku secara PDF walaupun saya ada sebab ini adalah hak milik Dr. Kamarudin. Okay, tapi saya akan gunakan dalam bentuk PDF ni untuk kita discuss. Okay. Okay. Nanti harga kalau fizikal dijual dia dalam 15 saya. Itu harga sebelum ni lah. Okay. Kos untuk apa? Kos untuk penghantaran tu saya tak kira. Saya tak tahu apa. So basically dalam 15 yang tu lah kot. Nanti saya confirmkan. Kan. Yelah yang saya rasa dah murah Doktor, buku tu. Doktor, kalau ada possibility macam let's say saya kalau ada pergi site visit, pergi ke Johor ke, boleh saya jumpa doktor ke tolong collectkan sekali satu semua buku-buku untuk satu group kelas ke? Boleh. Boleh. Cuma ni lah kalau boleh saya nak pakai untuk next punya kelas lah. Kita punya next kelas bila? Siapa ingat? 3 April tu, 3 April. Okey. Okey, nanti dalam grup tu boleh bagi list nama lah. Senang. Okey. Siapa yang nak. Saya rasa baik semua belilah. Senang untuk kita bincang. Okay, banyak example yang saya akan gunakan di situ. So, senang awak nak refer. Okay. Tak apalah kalau Izzaruddin nanti nak datang, kalau boleh datang sebelum 3 April tu lah, maknanya untuk kelas nanti kita tak ada masalah untuk gunakan buku tersebut. Especially untuk chapter 2, chapter 3 lah sebab dia banyak. Okay. Okay. So kelas ni biasa kita cuba habis sebelum pukul 5 lah. Kan kita ada break tengah nanti tu. Okay, saya cuba kalau yang ni lebih banyak pada pembacaan awak, side investigation ni. Ataupun mungkin awak ada pengalaman. Ataupun nanti saya boleh bagilah link-link YouTube untuk awak tengok untuk lebih faham. Okay. Ada kot pengalaman kerja monitor ataupun buat side investigation ada? Ada? Tak ada? Ada kot. Malu kot. Okay. Okay. So kita masuk Yang saya share. Okay, nampak tak? Dia situ nama saya. Nampak. Okey. So ni nombor saya, ni nama saya.
Saya join UTM 2005. Okay. Sudah 16 tahun saya serve dengan UTM. Okay. Saya jarang ngajar di Kuala Lumpur sebab sebab Kuala Lumpur ni kalau jumpa face to face ni utama kita berikan kepada staff senior lah sebab dia mudah untuk pergi ke Kuala Lumpur. Selebihnya saya banyak mengajar di Terengganu, di Sarawak ataupun tempat-tempat pusat-pusat lain lah. Okay. So site investigation adalah topik yang pertama yang kita akan discuss. Okay. Dan kita nak dapat idea lah. Sorry tak, bising tak? Dengar tak anak saya bercakap? Dengar. Ada gangguan eh? Tak ada. Okey je. Okey je. Okay. Okay. So site investigation ni adalah topik yang kita nak dapatkan idea lah. Macam mana kerja-kerja site ni berlaku. Okay. Sebelum kerja-kerja site ni berlaku, kita kena dapatkan idea macam mana keadaan site tersebut. Okay. Sebelum kita nak decide sama ada apa methods yang akan kita gunakan untuk construct foundation. Yang paling mudah lah. Okay. Dan kita nak dapat idea macam mana yang akan berlaku bila satu loading diletakkan ke atas tanah tersebut. Okay. Contoh, ada tak berlaku enapan apabila loading tertentu diletakkan ke atas tanah yang kita nak construct ataupun kita nak develop. Okay. So dikatakan site investigation ni antara kerja yang paling penting lah supaya investment yang kita buat pada peringkat awal ni boleh menguntungkan ataupun mengurangkan kerugian, sebab kita boleh kurangkan dari segi treatment ataupun kita boleh tahu apa method yang terbaik yang boleh kita gunakan, okay, dengan dapat info yang lebih detail tentang sesuatu site. Okay. So kalau in term of definition dia merupakan perkara asas lah, okay, iaitu preliminary design work. Okay. On any important structure in order to provide adequate and reliable geotechnical information. Okay. Untuk kita dapatkan maklumat yang cukup dan maklumat tersebut berguna ataupun reliable, okay, untuk kita tahu maklumat especially on geotechnical information, okay, dan keadaan site tersebut. Contoh keadaan site boleh tak senang diakses, okay, ada tak masalah tentang site ataupun area tersebut sebelum ni. Okay. So that a safe, practical and economical design can be carried out. Okay. So dalam mana-mana geotechnical design, okay, perkara yang paling penting yang perlu kita fikirkan adalah safe lah, selamat. Okay. So bila dia selamat, sama-sama kita kena tengok praktikal tak untuk kita jalankan construction di area situ. Okay. Contoh kalau kawasan tersebut terdiri daripada marine clay, mungkin kita perlu treat dahulu tanah tersebut untuk membenarkan mana-mana kenderaan ataupun mesin masuk dengan mudah. Okay. Dan yang terakhir adalah economical design lah. Okay. Sebab mana-mana dalam construction, okay, duit adalah perkara yang paling penting lah. Mana-mana kontraktor takkan, mana-mana klien takkan melabur dengan banyak, okay, jika mereka dapati keadaan site tersebut tidak sesuai untuk mereka buat pembangunan. Okay. So segala maklumat tersebut adalah maklumat yang paling awal yang perlu kita dapat, okay, dan daripada situ kita boleh design. Dia sama ada primary data, okay, mana data yang kita ambil terus daripada site tersebut, ataupun dia secondary data yang mana data tersebut kita ambil daripada mana-mana agensi. Okay. Contoh macam
kita nak tahu ada tak utilities di kawasan tersebut. Okay, kita kena contact SAJ, kita kena contact TNB. Okay. Sebab tak nak waktu kita buat construction tersebut, nanti waktu kita tengah lakukan korekan, tiba-tiba terkena dengan SAJ punya pipe ataupun terkena dengan TNB punya line. Okay. Okay. So ni adalah main objektif untuk kita jalankan kerja-kerja site investigation. Okay. Yang pertama, to assess the general suitability of the site for the proposed work. Okay. Including implications of previous use or contamination. Okay. So yang ini seseorang jurutera, okay, dia kena tengok secara general kesesuaian site tersebut untuk dimasuki. Okay. Ada tak laluan dia, okay, mudah tak untuk diakses. Jika tak ada, dia perlu rancang macam mana cara terbaik untuk akses kawasan tersebut. Okay. To enable adequate and economic design to be prepared, including the design of temporary works. Okay. Sebenarnya saya terang tadi lah, kalau kita bina di kawasan yang tanah dia cepat mendap, okay, so definitely kita kena buat treatment dahulu sebelum kita boleh masuk mana-mana mesin ataupun orang untuk bekerja. Okay. So kalau kita dapat idea tersebut, kita boleh jimatkan in term of design keseluruhan. Okay. Contoh setengah orang dia tak nak invest untuk buat borehole, okay, untuk dapatkan SPT value semua tu. Dia lebih suka kepada buat Macintosh probe yang mana memang murah. Okay. Walau bagaimanapun dengan membuat borehole dan kita ambil sampel dan kita buat SPT, kita dapat banyak information. Contoh, kita boleh tahu berapa kadar penapan compressibility bagi tanah tersebut. Okay. Lepas tu kita boleh guna untuk design. Kalau kita hanya rely on Macintosh probe, kita hanya boleh tahu berapa dia punya bearing capacity saja. Yang mana kadang-kadang tak tepat. Okay, saya ada pengalaman masa Syarah ni ada yang dibenarkan untuk buat practical training setahun kat luar. Okay, untuk mohon bagi dapatkan PE. Okay. So saya ada pengalaman lah, mana saya join satu company, okay. Sebab dia tahu saya background geoteknik, dia suruh tengok berapa design, macam mana design yang sesuai untuk kita buat foundation. Okay. So ketika itu dia hanya menggunakan Macintosh probe saja. Saya cadangkan kenalah buat beberapa borehole dan buat SPT. Okay. Dan dia ikut, dan bila saya design, rupanya pengalaman sajalah, rupanya dengan menggunakan design daripada borehole dengan SPT, okay, saya dapat nilai yang lebih tepat in term of design bagi pile foundation. Macam nak tahu tepat tak tepat? So bila kita uji, kita buat assessment on pile tersebut dengan menggunakan pile dynamic test, okay, ataupun menggunakan maintain load test. So dari situ dapat nilai yang lebih tepat dan lebih reliable lah banding kalau saya rely on Macintosh probe saja. Okay, memang agak mahal, tetapi dia boleh membantu untuk menjimatkan in term of design ataupun in term of foundation yang akan digunakan. Okay. Sebab kalau kita salah design, okay, dia akan menyebabkan berlakunya contoh crack ataupun failure pada masa mendatang. Okay. Nombor 3, to plan the best method of construction, okay, including foreseeing and providing against difficulties and delay that may arise during construction due to the ground and other local condition. Okay. So yang ini pun salah satu maklumat yang perlu kita tahu. Okay.
Sebab tu kalau kita duduk di site, normally antara catatan yang perlu kita letak adalah cuaca jugalah. Maknanya cuaca tu kita perlu rekod dalam dia punya logbook dia. Okay, apa cuaca pada hari ni. Okay, pengalaman saya duduk di site, memang kita akan catat dan isi dalam logbook apa kerja yang telah dibuat dan macam mana keadaan cuaca pada hari ni. Okay. Dan kita pun hendaklah menentukan macam mana ataupun merangka kerja-kerja bagi minggu tersebut. So dari situ kita tengoklah dari segi forecasting punya cuaca. Okay. Tapi untuk site investigation, pada peringkat awal kita kena tahu keadaan site tersebut, okay, supaya kita tahu apa kaedah yang paling sesuai untuk digunakan dalam development untuk site tersebut. Okay. To determine the changes that may arise in the ground and environmental condition, ideally naturally or as a result of the works. Okay. So yang ini lebih kepada kita kena ada banyak pengalaman dengan site-site yang sebelum ni. Okay. Dan pengalaman tersebut boleh kita bawa kepada site-site yang mendatang. Okay. Contohlah kalau kita nak construct retaining wall, yang mana retaining wall tu bersebelahan dengan anak sungai. Okay. So kalau kita hanya lihat kepada design biasa, okay, kita tak akan terfikir bahawa nanti akan ada masanya anak sungai tersebut akan melimpah ataupun dipenuhi oleh air pada musim-musim yang tertentu. Okay. So that's why dalam kita punya design, kita boleh pergi kepada worst punya keadaan supaya dia mampu untuk cater keadaan yang lebih teruk. Okay. So the last one, to advise on the relative suitability of different sites where alternative exist. Okay. So yang ini lebih kepada peringkat perancangan. Okay. Mereka memang nak letakkan building tersebut pada satu area. Okay. Disebabkan kita menjalankan antara site investigation work, kita dapati dia perlu di-shift bangunan tersebut kepada kedudukan yang jauh sedikit. Okay. Apa contoh yang sesuai yang kita nak tengok? Contohnya adalah contoh pembinaan KLCC lah. Walaupun city center. Okay. Disebab di bawah KLCC pada pembinaan asal tu, dia banyak cavity lah disebabkan oleh limestone punya formation. Okay. So consultant ni apabila dia tengok pada keadaan banyak sangat cavity dan apabila untuk buat treatment dia akan melibatkan kos yang besar, so maka mereka terpaksa shift kedudukan KLCC tersebut kepada ruang ataupun kepada area yang lebih selamat. Okay. So that's why it's very important untuk kita tahu macam mana keadaan site tersebut dengan detail supaya sebelum kita construct, kita dapat jimatkan kos, kita dapat bangunan yang selamat, okay, dan bangunan tersebut praktikal untuk dibangunkan. Okay. So ini banyak cerita sajalah, awak dengar lah. Okay. So stages. Okay. Saya letakkan 3 stages untuk untuk site investigation ni. Okay. Yang pertama bermula daripada desk study, okay, ataupun site recognition. Okay, lepas tu ground investigation dan yang terakhir adalah monitoring lah. Okay. Saya ambil istilah macam ni lah apabila saya cerita dekat pelajar-pelajar, saya katakan seolah-olah macam seorang lelaki ingin meminang seorang perempuan lah. Okay. So maknanya kalau dia nak pinang seorang perempuan tu, pertama dia mesti study dululah perempuan tu macam mana, macam mana sifat dia. Okay. Dia suka makan apa contohlah kan. Okay. So apabila dia dah study, barulah dia pergi kepada merisik lah kot. Okay. So dia akan pergi on ground investigation lah. Okay. Lepas tu baru dia pergilah kepada kahwin tu contoh dengan monitor lah. Sebab kalau kahwin nak patah balik tak boleh dah. Kan? Maknanya dia kena monitor lah kelakuan perempuan tersebut sehinggalah dia sama ada dia meninggal ataupun perempuan tersebut meninggal.
Okay. So untuk desk study, okay, yang ini saya katakan tadi lah, dia boleh terjadi dengan keadaan yang mana kita dapatkan secondary data ataupun kita outsource daripada mana-mana agensi lah. Okay. Ground investigation, okay. Once kita dah secure projek tersebut, okay, baru kita masuk. Okay. Kita kena dapat idea lah, sebab contohlah kalau macam nak buat bungalow, okay, dia kena ada setback kan, maknanya 10 kaki kiri, 10 kaki belakang, 10 kaki kanan dan 30 kaki depan. Okay. So kat mana kedudukan building tersebut, okay, kat situlah bagusnya untuk dia buat ground investigation. Okay, janganlah dia buat pada setback ataupun yang depan sekali. So tak ada loading, jadi buat apa nak buat site investigation tersebut. Okay. So bagusnya kita buat pada kat mana kedudukan footing. Sebab footing ni akan menanggung beban yang datang daripada kolom. Okay. So apabila selesai, kita buat site investigation. Okay. Contoh monitoring akan berlaku. Okay. Contoh kalau kita nak tengok mana apa kedudukan groundwater. Okay. So sama ada kita buat standpipe punya methods ataupun kita letak pneumatic cylinder, pneumatic punya approach. Okay. So kita boleh monitor macam mana kadar penurunan air. Okay. So itu adalah proses-proses yang berlaku yang melibatkan 3 stage untuk site investigation. Okay. So kita pergi dulu pada desk study. Okay. So desk study involve collecting existing information about the site and put it all together to build a conceptual model of the site. Okay. So kita kena collect semua information yang ada, okay, dan kita satukan dan kita buat satu konsep model untuk area yang kita nak develop. Okay. So apa yang perlu kita dapatkan? Okay, yang pertama topographical Trial version. maps. Punya apa tu? Trial City. version. City Kenapa city? Trial version. Okay. So topographical ni normally kita dapat daripada JUPAM lah. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia lah. Okay. So dapatkan daripada JUPAM ataupun tak dapat, okay, kita propose untuk buat. Okay. Especially kalau kita nak construct ataupun nak buat jalan di kawasan-kawasan yang banyak hilly area, ada slope semua tu. Okay, so kita dapatkan peta topo. Peta topo ni akan menggambarkan macam mana ketinggian kawasan tersebut. Okay. Dan adakah slope ataupun nanti kerja-kerja pemotongan yang nak dibuat adalah dalam keadaan yang selamat. Okay. So soil survey maps, okay, normally kita boleh dapat daripada JMG, okay, litology ataupun keadaan tanah yang ada dalam kawasan tersebut. Okay. Lepas tu kita dapat idea lah sama ada dia contoh marine clay ke, okay, dia laterite ke ataupun macam apa bentuk tanah yang ada. Kalau dia pit, tanah gambut, okay, so banyaklah kerja-kerja kita kena buat dari segi treatment. Okay. So sama juga dengan geological map lah. Okay. Area photograph, okay, yang ni pun kita boleh dapat sama ada daripada LiDAR ke ataupun sekarang boleh dapat daripada melalui Google Map. Okay. So boleh tengok untuk dapat macam mana keadaan, kalau boleh yang terkini lah. Okay. Supaya kita dapat idea lah, okay, kat mana access untuk masuk site tersebut, ada tak jalan. Okay. So detail of existing development, okay. So kita tengok kawasan tersebut, ada tak development lain. Okay. Yang ni saya boleh dapat daripada majlis kot, mana-mana majlis ataupun jabat daerah ke kawasan yang agak baru. Okay. So kita maknanya seorang investor ni dia tahulah sama ada untung ataupun tidak untuk dia develop area tersebut.
Okay, site history ni kadang kita boleh dapat maklumat daripada area-area yang sebelah. Contoh kalau area sebelah sudah ada orang dah bangunkan dia punya apa, contoh rumah ke. So kita boleh tanyalah masa bina rumah ni pakai pile, pakai foundation jenis apa? Rough ke ataupun pad footing ke ataupun pile ke. Okay, so dia kata pakai pile. Okay, so kita kena bersedialah, maknanya berkemungkinan site kita ni juga memerlukan pile. Okay. Mungkin kalau dia tak ada maklumat detail on site, maknanya ground investigation punya yang detail, so kita kena buat, apabila kita buat, kita dapati tak perlu pakai pile, so dapatlah jimat untuk kos bagi keseluruhan development. Okay, local authority information yang ni boleh dapat daripada daripada majlis bagi kawasan tersebut. Okay. Utilities, okay, yang ni senterang tadi lah, boleh dapat daripada kalau Johor SAJ lah, TMB, okay, ataupun mana-mana utilities. Okay, saya pernah ada buat kerja tepi jalan, tiba-tiba Gas Malaysia datang. Okay. So Gas Malaysia maknanya dia risau jika kita terbuat borehole pada dia punya pipe. Okay. So dia datang, dia pun guna dia punya GPR tu, ground penetrating radar dia. Okay. Dan dia pun tunjuk okay, yang ini adalah laluan ataupun gas kami. So jangan buat site investigation ataupun borehole pada pipe kami. Okay. So kena dapatkan utilities punya information. Saya ada pengalaman waktu buat piling tiba-tiba terkena SAJ punya pipe. Peninglah juga sebab SAJ perlu perlu tutup kan pipe tersebut untuk dibaiki. Dan saya tak ingat sama ada kena denda ataupun tidak. Okay. So ownership of adjacent properties, okay. ataupun ownership bagi area yang kita nak bangunkan tersebut, okay. Kena tahu juga, okay, yang ini melibatkan pejabat tanah lah. Okay, so kena dapatkan segala permohonan tersebut. Okay, kadang kalau macam sesuatu negeri tu, dia agak strict sikit in term of apa bangunan yang boleh didirikan. Okay. Kalau perlu 2 tingkat, normally dia akan nyatakan dalam dia punya grant. Kalau dia tulis hanya kediaman saja, kemungkinan dia hanyalah 1 tingkat saja. Maknanya kalau nak buat 2 tingkat, kena minta permohonan. Okay. So existing site investigation report, yang ini pun boleh juga didapatkan sama ada daripada normally daripada local authority, okay, ataupun daripada contoh jabatan-jabatan jadi JKR ke, okay, kita boleh dapatkan idea sebab ataupun kita konteks di orang ataupun bangunan-bangunan yang owner bangunan yang ada di sebelahan dengan site yang kita nak bangunkan untuk dapatkan idea saja. Okay. Okay, ni contohlah, ni adalah area foto lah. Okay, ni adalah ni area foto. Okay. So ini adalah geological map. Okay, di sini kita tahu material ataupun apa geological information untuk area tersebut. Okay, yang ni peta topo lah. Maknanya setiap garisan ni ada dia punya ketinggian-ketinggian tertentu. Okay, so kita tahulah bahawa ini adalah bukan flat punya area. Okay. So site recognition, an early examination, okay, of the site by geologists, okay, land surveyor, and engineer to give an idea of the work that will be required. Okay, tadi yang awal tu adalah desk study kan. Desk study tu kita kumpulkan semua maklumat-maklumat. Okay, so once kita dapat maklumat, baru kita start untuk buat konsep. Okay, lepas tu baru kita masuk untuk pergi dengan lebih
detail. Okay. So information collected on the site condition are overall site layout. Okay, masa ni ada dah berlaku ni site visit lah. Kita tengok, okay, normally mana-mana kontraktor kalau dia nak dapat mana-mana projek, okay, dia kena pergi untuk lakukan site visit. Okay. So dia kena hadir lah, wajib. Dari situ baru dia boleh merancang, okay, apa dia boleh estimate lah apa kos yang akan terlibat. Okay. Okay. Ataupun kalau dia masuk ni berbaloi ataupun tidak. Okay. Walaupun BQ dah ada lah. Okay. So overall site layout, surface condition, detail of access and nearest road, surrounding site condition, okay, existing nearest utilities, okay, climate and hazard, for example rainfall, flood, contamination, okay, geographical information, okay, dia boleh dapat apabila dia tengok on plants, contoh tumbuhan apa yang akan ada yang banyak yang tumbuh pada sesuatu tanah-tanah tertentu. Okay. Contoh kalau macam tanah gambut, okay, mungkin ada tumbuhan yang biasa tumbuh di area tersebut. Okay. Kalau pasir, okay, tanah jenis apa yang banyak, tumbuhan apa jenis banyak ada. So dari situ kita boleh dapat idea lah apa keadaan tanah yang ada pada site kita. Okay. So ada tak river, okay. So obstacle and restriction ni dari situ kita rancang, okay, waktu nak buat masuk site ni apa obstacle lain yang kita nampak. Contoh macam apa, macam gangster pun satu obstacle juga. Okay. Kalau buat di kawasan tertentu, okay, dengan ceritanya akan ada orang akan pau ataupun kaki pau lah, kena bayar lah dia punya apa, duit minyak semua, duit poket semua tu. Itu contoh obstacle yang akan dilalui oleh mana-mana kontraktor. Okay. Dan syarat-syarat yang contoh kalau kita nak buat kerja di pengalaman saya nak buat kerja di Plus. Okay. So kita mesti attend NIOSH punya punya khusus. Okay. So dia panggil apa, saya tengok dia panggil lah dia untuk apa, pasport bagi masuk site Plus. Okay. Ataupun untuk masuk site macam power plant kan. Okay. So saya ada kerja di power plant Tanjung Bin. Saya kena attend NIOSH punya apa nama ni, safety passport. Okay. So kita kena masuk, okay. Lepas kita masuk, okay, baru kita boleh mulakan kerja. Waktu dah masuk pun kena ada safety training pula. Okay, safety induction. Okay, itu adalah restriction yang diletakkan oleh klien, okay, sebelum kita mulakan mana-mana kerja. Maknanya dalam waktu menghantar quotation semua tu, kita kena menilaikan berapa kos-kos yang terlibat. Okay. Okay. Sebelum ni adalah site recognition. Okay. Now kita pergi pada stage yang kedua. Okay. Stage kedua kita namakan sebagai ground investigation lah. Okay. So apa itu ground investigation? Investigation of detailed geology and subsurface soil condition. Okay. So contoh geologi ni normally dia boleh jadi pada permukaan atas, okay, dan dia boleh jadi pada permukaan subsurface, okay. Dan kalau untuk dapatkan dia punya subsurface punya keadaan, okay, maka kita kenalah jalankan uji kaji tertentu lah, yang mana kita kena buat boring, okay, baru kita boleh dapat jenis tanah apa yang ada, berapa kekuatan tanah tersebut, kat mana kedudukan water table, sebab benda tu penting dalam design, especially untuk foundation lah. Okay. So the principal object of the detailed soil survey are as follows. Okay. Determine detailed geological structure including thickness and sequence of the strata. Okay. So maknanya geological structure ni
terbabit sekali dengan soil structure lah ataupun soil formation lah. Okay. Sebab apa, nanti kalau awak belajar on chapter 2, chapter 3, memang penting untuk kita tahu layer-layer tanah ni. For example, first layer tu clay, second layer tu akan jadi sand, third layer akan jadi rock. Okay. So dari situ baru kita boleh design kita punya foundation. Okay. So the second one is to determine groundwater condition. Okay. Sebab groundwater ni mainkan peranan. Kalau air tinggi, okay, banding dengan satu kawasan air rendah, okay, kekuatan bagi tanah untuk menahan loading adalah lebih tinggi pada kedudukan air yang dalam banding dengan air yang kedudukannya rendah. Okay. So mesti tentukan kat mana kedudukan air, sebab dalam mana-mana formula untuk deep dengan shallow, kita kena masukkan value kat mana kedudukan groundwater level. Okay. So kita uji di site, okay, iaitu to carry out in situ testing. Okay, mana data semua kita boleh dapat di site. Okay, contoh macam saya kata tadi, Macintosh probe pun boleh kita buat, kita dapat the actual data punya value. Okay. Ataupun kita buat SPT, okay, yang sama kita buat borehole. Okay. So kita buat semua di site. So dalam masa yang sama, waktu kita buat testing, kita boleh dapatkan disturbed dan undisturbed sample for laboratory testing. Okay, maknanya kita boleh buat balik sampel tersebut untuk kita jalankan uji kaji di makmal kelak apabila kita dah selesai buat testing di site. Okay, so dia ada dua kat situ, disturb and undisturbed. Okay, so kalau untuk disturb, maknanya kita ambil mana-mana sampel yang kita boleh ambil tanpa kita jaga dengan elok. Maknanya kita ambil, kita buat balik dalam keadaan sampel tersebut tak dijaga dengan elok pun tak ada masalah. Okay. Dan kita ada undisturbed sample. Mana undisturbed sample ni kita kena pakai sampling tube yang tertentu dan kita mesti jaga dia punya moisture dengan kita gunakan lilin lah. Okay. So untuk supaya moisture content dia tidak terlepas. Okay. So this is for the ground investigation lah. Okay. So saya akan bagi beberapa contoh ground investigation punya methods. Okay. So yang pertama kita ada test or trial pits. Okay. Simple hole dug in the ground. Okay. Normally up to 3 meter lah. Okay. 3 meter tu dah kira dalam. Kalau lebih dalam, saya rasa dengan kita sendiri pun rasa tak selamat. Okay. Maknanya kita risau nanti kalau terlampau dalam boleh menyebabkan kita pun tertimbus. Okay. Sebab tu dia cadangkan maksimum boleh pergi 3 meter, maksimum dicadangkan 3 meter. Okay. That large enough for a ladder to be insert, either dug by hand or mechanical excavator, those permitting a close examinations of the site, bukan site silap, of the site. Okay. So tengok pada gambar tersebut dia ada dapatan untuk first layer, second layer, third layer. So kita tahu berapa thickness dia. Okay, daripada situ kita dapat idea lah untuk design. So untuk trial pit ni, kalau untuk foundation yang sesuai adalah shallow foundation saja. Okay. Sebab 3 meter ni tak terlampau dalam. So daripada situ kita dapat idea lah jenis apa layer-layer yang ada di dalam tanah bagi site yang kita nak bangunkan. Okay. Okay, kalau untuk trial pit ni dia boleh digunakan sama ada untuk ambil undisturbed ataupun disturbed. Okay, mana kalau nak ambil undisturbed, kita kena ambil elok-elok dalam keadaan chunk, mana dalam keadaan yang besar. Lepas tu kita masukkan dalam ataupun kita rendamkan dalam wax, okay, parafin wax tu iaitu lilin tu, dan bawa balik di site, bawa balik ke makmal, okay,
dan kita trim pakai wire cutter lah untuk dapatkan saiz yang kita nak untuk kita masukkan dalam mana-mana mesin untuk jalankan uji kaji. Okey. Okey, kalau maknanya test typing ni kebolehan untuk dapatkan disturb dengan disturb sample tiada masalah. Okey. So nak pergi dalam lagi, kita menggunakan hand auger. Okay. Dia boleh pergi sampai 6 meter. It often used in soft soil for boring about 6 meter. Okay. So yang ni nak dapatkan idea, okay, apakah berapa dalamkah soft soil layer tersebut, okay. Dengan kita lihat apa material yang akan keluar apabila kita menggunakan auger yang dibolehi dengan kita menggunakan tenaga tangan kita dah. Okey. So dia ada limit 6 meter menggunakan tenaga tangan, saya rasa pun dah dalam. Contoh macam Macintosh Pro boleh pergi sampai 12 meter. Okey, menggunakan tenaga manusia lah. Okey, lepas tu kalau nak tarik dia naik ke atas, saya rasa memang penat. Okey, 4 orang pun bukan senang untuk tarik dia keluar. 2 orang bukan senang untuk kita tarik dia keluar. Okay. So this is an auger. So hanya kita dapat adalah disturbed sample saja. Kita tak boleh nak dapatkan undisturbed sample. Okay. So itu adalah menggunakan tangan. Okay. So kita ada satu lagi method iaitu boring rig. Okay. Commonly type of boring are auger boring, wash boring and core boring. Okay. So normally dia akan menggunakan mesin. Okay. Sebab dia menggunakan rig ataupun menggunakan mesin lah yang diletakkan normally pada truck dan dilakukan pengorekan sehinggalah kepada 30 meter kedalaman lah. Okay. So remove soil can be used for field classification and laboratory testing. Okay, dia depends macam mana bentuk sampel diambil. Kalau sampel tersebut menggunakan tubing sampler, okay, maka kita istilahkan sebagai undisturbed punya sampel. Okay. Okay. So yang ni wash boring consists either driving casing or chopping and jetting. Okay. So for driving casing method, boring rig consists of dropping the cutter 1.5 meter to 3 meter above the soil with the soil sampler and is largely carried out by hand, and when site conditions are suitable, the operation is often powered. Okay. So normally yang ini kita gunalah wash boring yang banyak digunakan sekali dengan SPT lah. Soil penetration test. Maknanya dia gunakan air, okay. So dia melakukan pengorekan sebab air ni membantu untuk sebagai lubricant lah, sebagai pelincik. Dan boleh mengurangkan kadar kerosakan ke atas mesin. Okay. So apabila dia lakukan cutting, okay, dan waktu dia nak ambil sampel, okay, pada setiap kedalaman yang dia nak 1.5 sehingga 1.5 meter normally, dia boleh ambil sampel untuk dikeluarkan dan untuk dilihat pada sampling tube dia. Okay, kalau betul-betul sampel tu nak dibuat balik, dia gunalah tube sampler yang betul-betul yang boleh mewakili sebagai undisturbed. Okay, yang itu dia boleh press. Dia boleh press tube sampler tersebut dan dia bukan melakukan chopping, dia bukan augering system. Dia terpaksa press untuk dapatkan sampel dalam keadaan undisturbed. Sebab tu dia panggil chopping, maknanya dia potong. Okay.
Okay, for chopping and jetting method, the boring consists simultaneous drilling and jetting action. The soil is loosened by a high pressure water jet from a pipe passing down the borehole. Returning water transport soil to the ground surface where sample can be collected for examination and classification. Okay. So yang ni yang saya cerita tadi lah. Kita menggunakan air. Okay. So tengok keadaan lah. Normally air tu dia boleh ulang balik. Maknanya air tu boleh digunakan balik kalau kawasan yang tak ada air. Kalau kawasan banyak air, dia akan lepaskan saja air tu. Okay. Okay. So core boring. Okay. Okay, this is coring core untuk dia melakukan untuk dia bore sample lah, untuk dia bore dalam tanah. Okay. Core boring are commonly used to drill into and through rock formation. Okay. Core boring are performed using a core barrel, a hardened steel or steel alloy tube with a hard cutting bit containing tungsten carbide or commercial diamond chip by rotating. Okay, ni speed yang normal digunakan 600 RPM. Okay, rotation per minute or revolution per minute or 1200 RPM. With a drill, okay, core barrel are typically 5 to 10 cm in diameter and 60 to 300 cm long. Okay. So ada digunakan untuk kalau area yang ada rock formation ataupun dalam keadaan batu tanah yang keras. Okay. Okay. So kita tengok satu contoh kejap. Okay. So bolehlah sempat saya rehat sekejap. Okay. Okay, ni contoh macam mana kita nak agak berapa minimum kedalaman untuk kita jalankan apa nama ni site investigation, okay, ataupun ground investigation. Okay. Kita diberi 1.25 meter square footing is subjected to a contact pressure of 300 kilonewton per meter square. Okay. So tengok dia punya soalan tu. Okay. So yang ini lebih kepada shallow foundation. Okay. Size dia 1.25, darab 1.25. Okay. Yang mana contact pressure adalah 300 kilonewton per meter square. Okay. The unit weight of the cohesive soil supporting the foundation is 18.5. Okay. Itu adalah unit weight, iaitu gamma. And the groundwater table is known to be at a great depth. Maknanya groundwater level terlampau dalam. Okay. So soalan dia, berapa minimum kedalaman yang kita perlu lakukan untuk proses-proses dapatkan maklumat-maklumat yang boleh digunakan dalam design nanti. Okay. So kalau kita nak buat shallow foundation, kita mesti dapatkan nilai C dan nilai phi value. So untuk dapatkan nilai C dan nilai phi value, kita mesti lakukan ground investigation. Okay. So saya tunjukkan contoh kejap. Okay. Nanti saya terangkan. Okay, saya nak minum air kejap. Okay. Nanti saya sambung balik kejap dalam masa 5 minit. Okay.
Okay. Saya rasa awak masih ingat lagi tak dalam geoteknik satu. Okay. Yang mana menggunakan apa nama ni using 1/2 stress distribution method. Okay. So saya rasa formula ni awak dah biasa tengok. Okay. Iaitu increment of stress. Okay. Maknanya pada kedalaman tertentu, okay, kita boleh tahu dengan maklumat yang kita ada, kita boleh tahu berapa kedalaman stres, berapa stres yang berlaku pada kedalaman tertentu. Z ni refer pada kedalaman lah. Okay. Contoh information yang kita ada, okay, kita ada information ada 300 kilonewton per meter square. Okay. So ni adalah stres yang akan dikenakan ke atas kita punya foundation. Okay. So sebab kita nak tahu berapa dalam yang perlu kita dapatkan information yang minimum. So dia ada kaitan dengan berapa stres yang akan berlaku, okay, pada kedalaman yang kita nak cari. Okay. So yang ni akan jadi 300. Okay. Normally kalau small capital Q, dia akan mewakili nilai load. Okay. So kalau small letter Q, iaitu Q yang kecil, dia akan mewakili stres. Okay. So nilai 300 tersebut, dia adalah stres. Okay. So dia bukan load. So untuk tukar stres kepada load, kita mesti jadikan ataupun darab dengan area. So 300 darab area adalah mewakili nilai load. Okay. So kita bahagikan dengan apa nama ni, B campur Z darab L campur Z. Okay. Dalam kes kita tak tahu berapa nilai Z. Okay. Tetapi kita tahu berapa nilai B, iaitu 1.25 dan nilai L 1.25. Okay. Daripada sini kita akan dapati 469 bahagi 1.25 campur Z darab ataupun kuasa 2 lah. Okay. Itu adalah untuk equation pada sebelah kanan. Okay. Pada equation sebelah kiri, iaitu delta sigma Z, dia mewakili 10% daripada effective stress. Okay. So yang ni datang daripada reference lah. Maknanya increment of stress adalah 10% daripada effective stress. Okay. So maknanya effective stress adalah nilai yang kita dapat apabila 18.5, iaitu mewakili unit weight of soil, okay, 18.5 darabkan dengan Z. So Z ni yang kita nak cari juga kan. Okay. So masukkan dalam formula yang ini, okay, maknanya 0.1 darab 18.5 itu 1. Okay, 469 bahagikan dengan 1.25 campur Z kuasa 2 tersebut. So dia pindahkan 1.25 campur Z darab dengan kuasa 2 tu ke belah kanan. Okay. So dapatlah this equation. Okay. So dia pemudahkan, so dapat 260.56 bersamaan dengan Z darab 1.25 campur Z kuasa 2. Okay. So selesaikan persamaan ini, so dapatlah Z bersamaan dengan 6 meter. Okay, maksudnya 6 meter diperlukan untuk dapatkan information bagi tanah tersebut ataupun site tersebut, okay, barulah boleh digunakan untuk dalam design yang akan dijalankan. Okay, daripada situ kita
kira cukup tak soil tersebut menanggung beban menggunakan shallow foundation ataupun kalau terpaksa menggunakan deep foundation. Okay, sebab 6 meter ni dah kira dalam. Okay, normally kalau shallow foundation dia boleh pergi sampai 3 meter. Kalau 6 meter information kita dapat, maknanya kita mungkin sama ada menggunakan pile ataupun mungkin menggunakan shallow foundation. Sebab ada pile, satu patang pile mungkin yang biasa 6 meter panjang. So berkemungkinan satu pile pun dah cukup. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada information yang kita dapat lah sebelum kita jalankan design punya proses. Okay. So inilah idea macam mana untuk dapatkan minimum depth. Okay. So once kita dah tahu minimum depth, baru kita jalankan uji kaji ground investigation. Okay, ni untuk sampling pula. Saya dah terangkan sebelum ni kita akan ada disturbed sample dengan undisturbed sample. Okay. First, disturbed sample. Mana sampel yang terganggu. Okay, these sample are easy to get and can be taken whenever a change of soil type observed. Okay, the soil is remolded and generally required for identification testing. Okay, maknanya kalau kita menggunakan boring punya method, okay, so pada setiap 1.5 meter kita boleh dapatkan sampel-sampel untuk mengenal pasti apa material yang ada pada setiap 1.5 meter. Okay. So normally kalau untuk disturbed sample kita akan ambil pada setiap 1.5. Okay. Dan kalau kita ambil sampel tersebut, okay, kalau kita nak ambil banyak, okay, kita akan refer kepada undisturbed sample. Okay, kalau untuk ambil sikit, kita boleh kumpulkan dia, contoh pada 1.5, 3, 4.5. Okay, kita ambil semua dan kita kumpulkan dia, jadikan satu kelas yang sama. Okay, lepas tu kita boleh remoldkan dia. Maksudnya kita boleh bentukkan dia balik. Okay, menggunakan monster content yang sama. Okay, monster content maksud saya monster content yang site monster content. Okay, dan kita boleh buatlah apa-apa uji kaji. Contoh kalau kita rasa nak buat consolidation, kita bentukkan dia kepada size consolidation punya volume. Okay, kita test. Okay. Tapi dia tidak represent the actual soil condition. Sebab dia remote ni dia dibentuk balik. Okay. Tapi sebagai idea ataupun untuk untuk dapat general idea dibenarkan. Okay. So disturbed sample are usually collected in airtight tins, plastic jars or plastic sampling bags and secure label. Okay. So yang ni sebab apa dia letak dalam semua airtight semua ni untuk pastikan moisture content dia tidak berubah. Okay, apabila dia timbang atau boleh buat balik di makmal, kita dapat the actual moisture content value. So kena label lah. Okay, sebab apa nak tahu pada kedalaman itu apa nilai-nilai value yang kita dapat. Okay. So then untuk undisturbed sample, okay, this sample may be collected by several methods. Okay, if a dry pit is available in clay soil, an undisturbed sample may be obtained by simply carving a sample very carefully out of the side of the dry test pit. Such a sample should then be coated with paraffin wax and placed in airtight container. Okay, tadi saya terang kan. Maknanya kita kena betul-betul carve dia. Maknanya kita kena ambil dalam keadaan yang agak besar. Okay. Lepas tu letak dalam, kita coated dengan paraffin wax iaitu lilin. Okay. Dan letak dalam airtight container untuk dibawa balik ke makmal.
Okey, itu kalau kita menggunakan test pit ataupun trial pits. Okey. So kalau kita menggunakan boring punya methods, okey. So a more common method of obtaining an undisturbed sample is to push a tube into the soil. Okay. Saya katakan tadi kalau kita gunakan wash boring ke apa method, boring punya method. So pada nilai yang kita nak, okay, contoh pada kedalaman 3 meter, okay, kita rasa kita nak sampel. So kita gunakan soil sampler punya tube, okay, dan kita push, tekan dia sehinggalah dia capai kedalaman yang kita nak iaitu 300 mm, okay, pada satu saiz tube sampler. Okay. Dan dia punya diameter bergantung, ada 50, ada 76, ada 100. Okay. Okay, with a maximum depth of 6, okay, yang tu 60 meter. Okay. Okay. Normally kalau untuk dapatkan sampel bagi apa nama ni untuk undisturbed, kita kena pastikan bahawa bacaan SPT tidak lebih daripada 15. Okay. Kalau lebih pada 15, dia tidak sesuai menggunakan source sampler punya tubes. Sebab dia akan menyebabkan kerosakan ataupun tube tersebut rosak waktu kita menolak tube tersebut masuk. Sebab tanah dah keras. Okay. So with a maximum depth of 60 meter depends. Okay. Kalau semua adalah tanah jenis yang SPT value less than 15, so tak ada masalah sampai ke 60 meter. Tetapi kalau dah N value dah sampai 15, janganlah kita mohon ataupun nak dapatkan apa nama ni undisturbed sample. Okay. So sama juga macam try pit tersebut, the end of the tube should be sealed with a paraffin wax immediately after the sample is brought to the ground surface. Okay, kita pastikan bahawa kita ada retrieve betul-betul sampel tersebut. Okay, lepas tu kita gunakanlah paraffin wax tersebut untuk tutup bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, supaya kita dapat kawal moisture content. Okay, normally dalam mana-mana apa lori ataupun truk yang bawa sampel ni, dia dah ada standby lah paraffin wax punya apa nama ni, paraffin wax punya peralatan lah. Okay. So it is virtually impossible to obtain totally undisturbed sample, but it assumes the soil is undisturbed sample when the area ratio AR should not exceed 20%. Okay. So ni ada calculation dia supaya kita nyatakan bahawa sampel yang kita ambil ni boleh dikira sebagai undisturbed sample. Okay. So this is the formula. Okay. DW, DC semua tu boleh tengok pada gambar rajah yang ini untuk kita kira berapa nilai AR, dan dia tidak boleh melebihi 20%. Kalau dia kurang 20%, baru kita istilahkan dia sebagai undisturbed sample. Maknanya tanah kita ambil tu dia tak ada mengalami gangguan. Maknanya stres dia dah release. Okay. Kalau dia lebih, maknanya stres dia tak berjaya ambil dengan elok dan stres dia dah keluar. Okay, ataupun dah release. Okay, normally undisturbed sample hanya boleh diambil untuk tanah liat saja. Tanah pasir tak boleh sebab dia dalam keadaan proy dan dia waktu kita tarik tu mungkin dia dah hancur. Okay. So DW tolak D square, DW square tolak DC square bagi DC square darab 100. So it should less than 20%. Okay. Okay. Okay, lepas habis water level observation, kita break Okay. So water level observation. Okay.
Normally water level observation ni kita buat selepas kita dah, contoh lah, kita dah habis buat boring. Okay. Kita dah bore pada kedalaman kita nak. Okay, normally bila bila tamat kita punya boring proses, apabila SPT value capai 50 N value sebanyak 3 kali. Okay. So kalau dah capai 3 kali, kita stop. Okay. Ataupun normally begitulah, maknanya dia dah sampai hard layer ataupun hard strata. Okay. So, okay. Setiap kali kita ambil sampel pada 1.5 menggunakan boring machine, okay, kita akan tukar dia punya method boring tersebut dengan tukar kepada SPT. Okay. SPT ni adalah stand for Standard Penetration Test. Maknanya kita akan menggunakan, nanti saya tunjukkan nanti. Okay. Kita akan menggunakan hammer, drop, okay, dan kita akan kira untuk kedalaman 300 mm berapa hammer drop yang boleh kita dapat. Okay. Kalau tinggi, maknanya dia nak masuk susah lah. Kalau sekali drop dapat satu saja pada 300 meter, maksudnya tanah tersebut dalam keadaan 300 mm, mana tersebut dalam keadaan yang lembut. Okay, nanti saya terangkan lagi untuk SPT pula. Okay. Okay, mana dah selesai 50 SPT and value sebanyak 3 kali. Okay, kita keluarkan semua equipment tersebut. Okay. Dan untuk observe water level, okay, kita menggunakan standpipe methods. Okay. Okay. So normally standpipe untuk pasang, okay, dia menggunakan PVC pipe saja. Okay. So dia kena ada apa nama ni? Kena ada kita kena buat lubang-lubang semua ni supaya benarkan air masuk. Okay. Dan pada keadaan layer yang terakhir, kita letak gravel. Okay. Lepas tu akan diisi dengan clay layer. Okay. Supaya air yang masuk ni hanya represent air yang pada kedalaman yang kita, kedalaman tertentu je lah. Okay. Ataupun air permukaan bawah tanah saja. Okay. Lepas tu backfill dengan pasir. Okay, supaya dia tak collapse ataupun tertimbus nanti. Okay. Okay, lepas tu kita observe. Okay, menggunakan laser punya apa? Laser punya untuk ukur kedalaman. Okay. Insert a open-ended tube, usually 50 mm in diameter, and perforated at its end into the borehole. The tube is packed around with gravel and sealed with clay and backfill to prevent access to rain water. Observation must be taken for several until equilibrium is achieved. So dia tak boleh sehari dua, tunggulah sampai seminggu. Okay, lepas itu baru kita tahu berapa nilai average. Okay. That is for standpipe. Okay. So kita ada lagi method lain menggunakan piezometer. Okay. So this piezometer can exist as an open system, okay, cohesive, or as a closed system, cohesive soil. The pressure is measured by an electrical transducer. Okay. So yang ini kita tanam piezometer tersebut, dan setiap kali kita nak ambil bacaan, kita kena gunakan satu apa nama ni, alat. Okay. Dan alat itu benarkan kita untuk dapatkan bacaan berapa pore water pressure. So yang ini dia lebih dapat bacaan berapa pore water pressure instead of water level. Okay, lepas tu kita convert lah. Dapat pressure, kita boleh dapatkan, sebab kita tahu unit weight of water bersamaan dengan 10. So kita dapatlah berapa ketinggian air tersebut. Okay. Dan yang terakhir ni seismic refraction. Okay, yang ni menggunakan wave. Okay. Ataupun seismic.
Okay, this method involves generating a sound wave using a falling wave or small explosive charge and then recording its reception of a series of geophones located at various distance from a short point. The time of the first sound arrival at each geophone is recorded. Okay. So dia pasang geophone G1 sampailah G7. Okay, lepas ni dia ketuk pada S ni. So nanti this wave akan transfer untuk masuk ke dalam layer tanah. So bacaan akan di-collect oleh setiap geophone. Okay. Bacaan tersebut akan di-analyze dan kita tahu kat mana layer-layer tanah yang ada dan kebolehan untuk kita tahu mana kedudukan air boleh dapati dengan kita convert wave value tersebut, okay, frekuensi tersebut berdasarkan kepada standard punya value. Contoh pada velocity tertentu, okay, ini adalah represent tanah jenis apa. Okay. Pada velocity tu ni represent tanah jenis B pula. Lebih kurang begitu. Baru kita plot dia punya profile. Dari situ kita boleh tahu kat mana kedudukan air pun boleh tahu juga. Satu lagi kita menggunakan resistivity. Okay, iaitu dia menggunakan electrical punya wave. Menggunakan ohm. Okay, kita boleh tahu kat mana layer air yang ada di dalam mana-mana tanah. Okay. Okay, kita rehat dahulu. So kita sambung berapa? 335 Okay. So nanti saya buat apa nama ni attendant punya form. Okay, kita sambung 335